Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membicarakan dan mengenapasi sedikit berkenaan dengan kejutan budaya. Apakah yang dimaksudkan dengan kejutan budaya ini? Kejutan budaya atau juga dikenali sebagai culture shock. Kejutan budaya ini terjadi apabila individu terdedah dengan unsur-unsur budaya lain secara tiba-tiba di mana kebudayaan ini lebih tinggi tamadunnya dan ia akan menimbulkan perasaan tersisih sehingga menyebabkan perasaan tidak senang dengan keadaan sekeliling. Kejutan budaya ini juga berlaku apabila dua kebudayaan berbeza bertemu. Justru, hari ini kami akan membincangkan mengenai topik seperti punca-punca, kesan-kesannya dan cara untuk mengatasi kejutan budaya ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom sama-sama kita mendengarnya. Punca kejutan budaya pada masa kini ialah daripada sikap individu itu sendiri. Remaja pada masa kini suka meniru dan terikut-ikut dengan budaya lain. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpedaya dengan kejutan budaya yang berlaku dalam diri mereka sendiri. Tanpa pegangan agama dan semangat jati diri yang kuat terhadap budaya mereka sendiri, menyebabkan mereka mudah terdedah kepada kejutan budaya terutama daripada barat. Punca yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya juga merupakan orang yang paling rapat dengan kita selain ibu bapa dan ahli keluarga. Oleh itu, rakan sebaya mudah mempengaruhi individu dalam kejutan budaya, terutama dari segi pemakaian dan penampilan serta percakapan. Sebagai contoh, cara pemakaian yang tidak sopan dapat diikuti oleh para remaja dengan memakai pakaian yang ketat. Punca dari aspek bapa mungkin disebabkan mereka kurang memberi perhatian sepenuhnya kerana sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini menunjukkan mereka kurang kasih sayang terhadap anak mereka. Sebagai contohnya, segelintir bapa tidak menghiraukan ataupun bertanya khabar terhadap anak-anak mereka yang sedang melanjutkan pelajaran di universiti ataupun di luar negara. Mereka menganggap anak-anak mereka sudah cukup matang untuk menghadapi pengalaman tersebut. Namun begitu, golongan-golongan remaja juga yang bersekolah di asrama penuh menghadapi situasi tersebut. Namun di sebaliknya, ibu bapa tersebut mungkin mengharap anak-anak mereka berdikari dan dapat menyesuaikan diri di kawasan baru serta dapat bercampur dengan pelbagai jenis masyarakat. Seterusnya, punca dari aspek persetaraan budaya yang berbeza iaitu perbualan. Contohnya apabila seseorang dari negeri sembilan menetap ataupun melancong ke negeri-negeri lain, contohnya Kelantan, Terengganu, Kedah dan negeri-negeri lain, akan menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan penggunaan lorak bahasa yang berbeza dan sukar difahami. Jadi ini akan menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan masyarakat di negeri tersebut. Jadi ia akan mengambil masa yang lama untuk mereka menyesuaikan diri di kawasan tersebut. Dari segi pembangunan yang semakin maju, perkara ini sering berlaku di antara penduduk di bandar dan luar bandar ataupun di negara luar. Contohnya macam seseorang dari luar bandar iaitu kampung ataupun di pekan kecil mendapat pekerjaan di kawasan pusat bandar akan mengalami gejala ini. Mereka akan berasa amat ketara berbanding di tempat asal mereka. Contoh lain juga seperti di negara Jepun yang mempunyai pembangunan yang moden dan maju serta kebudayaan masyarakat yang amat berbeza di Malaysia. Antara kesan kejutan budaya terhadap keluarga ialah keluarga akan dipandang hina atau rendah oleh masyarakat. Remaja yang sudah terpengaruh oleh budaya barat akan merosakkan identiti serta imej mereka sendiri. Contohnya, remaja akan memakai pakaian yang menjolok mata serta tidak memakai tudung. Perbuatan tersebut akhirnya akan memalukan keluarga serta saudara mara mereka sendiri. Yang kedua ialah keluarga akan terpinggir dalam kelompok masyarakat.
Remaja yang sudah terpengaruh dengan budaya barat akan mengabaikan adab-adab atau nilai-nilai ketimuran yang diamalkan sebelum ini. Remaja mudah terpengaruh dengan budaya kuning yang akan menghancurkan diri mereka sendiri serta keluarga. Seterusnya ialah kesan kejutan budaya terhadap masyarakat. Ialah kekurangan generasi pemimpin pada masa akan datang. Kewujudan kejutan budaya dalam generasi muda kini akan menyebabkan mereka kurang memahami budaya bangsa lain, dan kejadian ini akan menyebabkan mereka gagal untuk menjadi seorang pemimpin. Kesan kepada masyarakat iaitu keselesaan masyarakat akan terganggu. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat akan merasa tidak selesa dan tidak senang dengan budaya barat yang diamalkan oleh remaja. Sebagai contoh, remaja yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat akan cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, seperti membuat parti di kawasan kejiranan yang sememangnya akan membuat bising sehingga lewat pagi. Perbuatan ini secara tidak langsung akan menimbulkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga. Kesan seterusnya adalah kesan terhadap negara, iaitu negara kita akan dijajah oleh negara luar. Hal ini kerana kejutan budaya yang semakin meningkat menyebabkan rakyat semakin mementingkan diri. Kejadian ini memberi kesempatan kepada negara luar untuk menjajah negara kita. Selain itu, negara kita tidak akan berupayaan untuk bersaing dengan negara lain. Hal ini kerana kejutan budaya telah menyebabkan perpecahan hubungan antara satu sama lain, serta menyebabkan mereka tidak ingin bekerjasama untuk memperjuangkan sesuatu negara. Secara tidak langsung, kekurangan kerjasama antara satu sama lain akan menyebabkan negara tidak akan mempunyai kuasa yang cukup untuk bersaing dengan negara lain. Untuk mengatasi masalah kejutan budaya, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan. Pertama, peranan kerajaan. Pihak kerajaan boleh mengadakan kempen untuk meningkatkan kesedaran golongan anak muda tentang kesan-kesan akan kita dapat dari masalah kejutan budaya. Sebagai contoh, kempen seperti kesedaran tentang bahayanya budaya luar yang bercanggah dan boleh menggugatkan ketenteraman negara Malaysia dalam berbilang tahun ini. Dan kempen ini boleh diadakan pada setiap bulan dan tertumpu di kawasan bandar. Dan selain itu, pihak kerajaan juga boleh menjalankan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat terhadap perkara yang tidak bermoral. Langkah untuk mengatasi kejutan budaya kedua adalah peranan keluarga. Pihak keluarga merupakan golongan yang sangat penting untuk menangani masalah ini. Setiap ahli keluarga perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak, seperti tidak terikut-ikut dengan budaya luar. Sehubungan dengan itu, setiap keluarga perlulah mengekalkan tradisi keluarga agar tak lapuk di zaman. Tambahan pula, ibu bapa juga hendaklah memantau kegiatan anak-anak dengan siapa mereka berkawan agar tidak tersalah pilih kawan. Dan yang paling penting sekali adalah ibu bapa mestilah memberi kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak. Langkah menangani kejutan budaya melalui peranan individu. Setiap individu perlulah mengambil masa untuk sesuaikan diri dengan situasi yang baru dan terima perubahan yang berlaku pada setiap perkara di sekeliling. Setiap perkara yang ingin dilakukan mestilah difikirkan terlebih dahulu dan menilai baik buruk sesuatu tindakan sebelum bertindak. Kita mestilah menerapkan dalam diri kita sikap sentiasa berwaspada dalam setiap tindakan. Contohnya, setiap individu boleh melakukan aktiviti yang berfaedah berbanding melakukan aktiviti yang membuang masa. Langkah seterusnya meningkatkan nilai penghayatan moral dan agama. Ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi. Hal
Kejutan budaya mendapat pelbagai perspektif daripada masyarakat masa kini. Ada yang memberi kesan yang baik, ada juga memberi kesan buruk. Tetapi apa-apa pun kesan yang mereka perolehi, ia terletak pada setiap individu itu sendiri, sama ada dia terima ataupun berpergian tetap apabila bercampur dengan kebudayaan yang baru. Itu, saya berharap masyarakat Malaysia perlulah berfikiran terbuka dan mengenali terlebih dahulu mengenai negara dan budaya yang ingin dilawati. Dengan itu, seseorang akan mudah untuk memahami perbezaan budaya di negara tersebut dan ia akan mengurangkan kejutan terhadap diri sendiri. Okeylah, setakat ini sahaja perbincangan kami mengenai topik kejutan budaya. Sebagai penutup, saya akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Dagang singgah membeli kajang, tambak perahu di muara deli. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah boleh kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.